kalau kita ulang-ulang banyak kali, apa hukum dia? Kita pun Allahu Akbar, kemudian kita ulang balik Allahu Akbar, pasal tak puas hati lagi Allahu Akbar. Apa hukum? Adakah sah takbiratul ihram tersebut ataupun tak sah? Kerana ini banyak berlaku di kalangan orang awam yang syak ketika mana takbiratul ihram. Justru itu syekh kita menerangkan berkaitan tentang takbiratul ihram bagi makmum atau imam yang mereka ini berkali-kali mengangkat takbiratul ihram. Apa ketuan syekh kita kata? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Takbiratul ihram yang pertama masuk di dalam semayang, dan takbir yang kedua keluar daripadanya, dan takbiratul ihram yang ketiga masuk semula. Mana takbiratul ihram yang pertama itu memang dah semayang, dan takbir kali kedua mengeluarkan semayang. Takbir kali ketiga baru kira semayang. Baru kira semayang. Apa sebab boleh jadi begitu? Kita tengok. Jika bertakbiratul ihram jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga. Mula-mula tu imam ni takbiratul ihram. Ini imam Allahu Akbar, udah tu dia takbir balik. Dia rasa macam ada yang tak kena ni. Mungkin ketika takbiratul ihram tadi tidak berniat menghadap kiblat, atau waktu takbiratul ihram tak berniat kerana Allah Ta'ala, dia apa ulang balik Allahu Akbar. Bila dia takbir kali kedua, maka dia membatalkan takbir pertama. Sebab apa dia takbir yang kedua? Tadi dah masuk semayang qasad, ta'arud wa ta'yin. Qasad, ta'arud wa ta'yin. Ada qasad, ada semayang, aku semayang, ta'arud fardu, ta'yin subuh. Sah dah semayang. Iaitu aku semayang fardu subuh. Qasad, aku semayang. Sahaja-sahaja itu terjemah Melayu. Aku semayang. Semayang apa? Fardu subuh. Cukup. Kalau dia jadi imam, berniat jadi imam tengah semayang, tak apa. Kalau jadi makmum, berniat dalam takbiratul ihram. Mana aku semayang fardu subuh makmum, sah semayang. Menghadap kiblat, tunai apa semua itu semua sunat belaka. Jadi kalau imam ini sudah takbiratul ihram, sepatutnya aku semayang fardu subuh. Tiba-tiba dia rasa macam tak sempurna sebab dia tidak ada hadir niat menghadap kiblat. Dia ulang balik takbiratul ihram Allahu Akbar. Maka dia mengulang kali kedua itu, membatalkan yang pertama. Dia memerlukan takbir yang ketiga. Maka batallah semayang dia, batal. Dan tidak harus makmum mengikutnya pada semayang itu. Jadi makmum tak ikut, kerana takbir yang kedua itu membatalkan takbir pertama. Jadi kalau kita ikut, maya kita tak sah. Ini hukum asal. Hukum asal begitu, tak boleh ikut. Ini bukan semayang hari raya ataupun semayang gerhana atau semayang apa. Ini semayang bukan semayang raya. Kalau semayang raya 7 atau 5. Ini semayang fardu, batal dia kata. Dan jika ia mengikut juga padanya, kalau makmum mengikut juga, dalam keadaan imam tadi takbir 2 kali pada takbiratul ihram, apa hukumnya? Nascaya batallah semayang kedua-duanya. Makmum pun batal, imam pun batal. Ya Allah, khalas, dua-dua pun batal. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam ketika ia bertakbiratul ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali kedua dengan qasad takbiratul ihram, nescaya terputuslah qudwahnya, ikutannya dengan imam itu. Ini makmum pula. Makmum dia pun usalli fardhu subhi,
raka'ataini ma'muman adaan lillahi ta'ala ataupun adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dia pun Allahu Akbar, jadi takbiratul ihram. Kemudian makmum takbir pula kali kedua, pasal macam tak sempurna dalam takbiratul ihram yang pertama, bukan yang membabitkan tentang rukun tapi benda-benda sunat ni, maka dia ulang semula. Dia ulang kali kedua, makmum ni batal semayang. Maka kalau dia terus juga semayang menjadi makmum mengikut imam, semayang dia tak sah. Apa sebab? Kerana orang yang semayang itu apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram, berarti masuklah ia di dalam semayang. Itu hujah dia. Apabila ia takbiratul ihram, mana dia dah semayang. Bila takbir, kira tak dah solat dah. Dan apabila ia bertakbir kali yang kedua, kemudian dia takbir kali kedua, berarti ia mengeluarkan dirinya dengan dia daripada semayang. Sebab apa takbir kali kedua? Takbir kali kedua ini, kalau rasa macam tak puas hati ada sunat-sunat tak dilakukan, maka takbir kali kedua itu sebagai membatalkan yang pertama. Kuasa dia sekarang ini, peranan dia batal yang pertama. Kerana peranan dia membatalkan yang pertama, macam tak ada semayang. Oleh sebab itu memerlukan takbiratul ihram yang ketiga. Baru yang ketiga tu baru dikira. Dan apabila bertakbir ia kali yang ketiga, berarti ia masuk ke dalam semayang pula. Baru dikira dia masuk semayang. Dan apabila bertakbir ia kali yang keempat, keluar ia lagi dengan dia daripada semayang. Kalau takbir yang keempat, dia kira keluar. Takbir yang kelima, okey masuk. Mana dikira ialah ganjil. Yang dikira ialah ganjil. Yang genap membatalkan. Dan beginilah kalau ia bertakbir, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir, macam itulah. Yang dikira ialah yang ganjil. Yang genap tak kira. Dan memula dhabitnya, iaitu kaedah dia macam mana. Apa dhabit dia? Dia punya panduan dia. Bahawa masuk ia dengan gasal. Maknanya dikirakan masuk salat takbir yang ganjil. Takbir yang ganjil. Dan keluar ia dengan genapnya. Mana bila dia takbir, kemudian dia takbir yang genap, genap mana membatalkan sembahyang. Demikianlah berkata al-ashab. Beginilah yang disebut oleh ulama-ulama kita mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i semua sebut begitu. Termasuklah Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Al-Ashbahu wan Nazair dalam kaedah al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu dilihat kepada niat. Sebenarnya kita takbir yang kali pertama itu sudah masuk salat. Kenapa takbir yang kedua? Kenapa takbir yang kedua? Itu timbul persoalan. Jadi kerana dah masuk salat, kita takbir. Takbir itu ialah menunjukkan kita masuk salat. Sebagaimana ta'rif salat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Apa itu salat? Ta'rif salat di sudut hukum syarak, beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Mana dimulai dengan takbiratul ihram, dah takbir, itulah salat. Kemudian takbir pula kali kedua, berapa kali nak salat?
Tadi nak masuk solat dah. Nak masuk solat takbiratul ihram dah masuk dah. Kenapa takbir pula kali kedua? Maka takbir kali kedua itu sekarang berpandangan membatalkan yang pertama, sebab takbir ialah masuk solat. Oleh sebab itu tidak boleh diulang-ulangkan. Kalau pandangan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab kita ini, dan berapa yang selari dengan Imam Ghazali, kita kalau dah solat kemudian kita batalkan solat, dosa. Sebab tadi kita dah buat fardu, tiba-tiba kita batalkan fardu tanpa ada sebab musabab. Macam kita berpuasa pada bulan Ramadan, dah berpuasa kita batalkan puasa. Membatalkan sesuatu fardu tanpa ada sebab musabab, berdosa. Tak boleh main-main dalam beribadat. Dah buat teruskan. Adapun sunat-sunat tidak mencacatkan dalam takbiratul ihram. Oleh sebab itu kena faham yang mana sunat, yang mana rukun. Adapun yang sunat, bilangan rakaat, menghadap kiblat, kerana Allah Taala menentukan bahawa tunai ataupun qada ataupun seumpamanya, hukumnya adalah sunat sahaja. Ianya tidak mencacatkan takbiratul ihram. Kalau benda ini diulang semula, habis. Silap gaya tak sah sembahyang. Sebab yang dikira ialah masuk yang ganjil. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain. Mana takbiratul ihram tadi, dia telah mengubahkan keadaan yang lain apabila kita takbir lagi. Mana daripada mula dah semayang kita takbir, mengubahkan keadaan. Oleh sebab itu dia jadi batal. Dan seperti mana juga mengubahkannya daripada keadaan halal kepada keadaan haram, dan akasnya sebaliknya daripada haram kepada halal. Maka keadaan ini seperti kita mengubahkan daripada takbiratul ihram, maknanya kita telah mengharamkan apa yang halal sebelum ni. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram kerana kita takbir, kita mengharamkan apa yang halal sebelum ni. Sebelum ni halal kita bercakap, sebelum ni halal kita makan, sebelum ni kita halal kita minum, sebelum ni halal kita boleh berjalan-jalan, tapi dah takbiratul ihram tak boleh. Tiba-tiba kita takbir pula lagi takbiratul ihram. Tadi dah mengharamkan benda yang tak boleh, dah haram dah. Tiba-tiba kita buat pula lagi takbiratul ihram. Maka kita telah langgar benda yang telah diharamkan sebelum ini, disebabkan takbiratul ihram yang pertama. Oleh sebab itu dia jadi batal. Oleh sebab itulah dia jadi batal, kerana kita kena faham apa itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar, kerana melafazkannya maka telah mengharamkan benda yang halal sebelum ini. Itu maksud yang diuraikan oleh Syekh Muhammad, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu, macam mana bentuk dia kata? Jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada semayang, ini dia. Kalau nak juga takbir kali kedua, kena tahu kaedah dia. Kaedahnya mula-mula kita dah salat rasa macam tak sempurna takbiratul ihram, maka hendaklah kita batalkan sembahyang kita dulu. Batalkan dulu. Mana kita niat, aku batalkan sembahyang ni. Mana kalau dia niat membatalkan sembahyang, habislah sembahyang ni. Dia pun usalli balik, sebab dia dah niat dia batalkan sembahyang, maka dah tak ada sembahyang dah. Itu cara dia kalau dia nak ulang takbir lagi. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbiratul ihram itu,
jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada semayang selepas takbiratul ihram yang pertama. Tapi kalau dia sudah berniat keluar daripada salat, kemudian dia takbiratul ihram kali yang kedua, maka tak batal semayang, seolah-olah takbir kedua ini bermula semula. Itu cara dia. Kalau kita jenis was-was, batalkan semayang, niatkan batal semayang, ada takbir. Tapi perbuatan ini makruh di sisi ulama kita Syafi'i. Tetapi jika berniat ia menolakkan niat yang pertama, iaitu pada takbiratul ihram yang pertama, dan memutuskan semayang, kemudian bertakbiratul ihram ia yang kedua, nescaya sahlah salatnya, sah semayang dia. Sebab dia dah batalkan yang pertama. Dia dah batalkan yang pertama, kemudian dia takbiratul ihram, maka semayang dia sah. Itu kaedah dia, batalkan. Oleh sebab itu dalam kaedah fiqh menyebut di antaranya niat ini jangan ada adamul munafi, tidak ada sesuatu yang menafikan niat. Contoh, kalau kita melakukan sesuatu yang boleh membatalkan niat, maka batallah dia. Ataupun semayang ni kita telah batalkan niat tersebut, maka terbatallah semayang tersebut. Contohnya, kalau kita semayang ada bertaklid dengan sesuatu, maka hukum semayang kita tak sah, peringkat awal lagi dah tak sah. Contohnya, kita berniat nampak awan mendung, kemudian bunyi pun macam bunyi angin pun dah bertiup, rasa macam hujan, tapi dah 2-3 hari macam tak hujannya, macam acah-acah je. Jadi kawan ibu ni kain ada terjemur, ada jemur, dia pun berniat semayang pada asar. Kalau saja aku semayang pada asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, kalau hujan aku berhenti, kalau tak hujan aku teruskan. Ataupun lepas takbirat dia niat begitu, kalau hujan aku berhenti, kalau tak hujan aku teruskan. Takbirat ihram dia, kalau walaupun dia takbirat ihram sedemikian rupa, batal semayang, kerana niat semayang kerana Allah ni tidak boleh bergantung dengan sesuatu. Maknanya solat ni kerana Allah ke kerana hujan? Kerana Allah atau kerana hujan? Kalau kerana hujan, bukan kerana Allah. Maka oleh sebab itu disebut adamut ta'liq, tidak boleh digantungkan, tidak boleh ditaklikkan ketika berniat. Kalau sahabat aku datang, aku batalkan semayang. Kalau sahabat aku belum sampai lagi, aku teruskan semayang. Ada orang gitu, tunggu-tunggu tak datang, tunggu-tunggu tak datang, semayanglah dulu. Kalau dia tin, aku batalkan, batal semayang. Sebab dia bertaklik, bertaklik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini takbiratul ihram, takbiratul ihram. Jadi oleh sebab itu hendaklah kita ambil perhatian, dia kata. Tetapi berdosa ia, dosa. Kalau kita dah masuk fardu, sengaja kita batalkan, sengaja, tanpa ada sebab musabab, membatalkan sesuatu fardu yang telah dilakukan, berdosa. Kalau Imam Ghazali pula kata, sengaja kita batalkan semayang ni, kemudian kita takbir, jadi qada, jadi qada. Sebab kita dah buat fardu, kita batalkan, kemudian kita buat lagi, mana qada lah. Imam Ghazali punya pandangan, macam kita puasa, kita batalkan puasa, dia akan jadi apa? Nanti kalau kita buat jadi qada. Tak boleh buat hari itu sebab puasa. Buat dah habis bulan Ramadan nanti, kita nama dia qada, sebab kita membatalkan fardu yang telah kita lakukan dengan sengaja. Imam Ghazali. Tapi imam lain tidak bersetuju pandangan Imam Ghazali, kerana waktu solat sama masih lagi ada.
selagi mana kita melakukan di dalam waktu, maka nama dia tunai. Tetapi melakukan perbuatan amalan kita di luar waktu, nama dia qada. Nama dia qada. Walaupun dua pandangan ulama kita Syafi'i, Imam Ghazali begitu ketat, kalau sengaja membatalkan tanpa ada sebab musabab, kalau kau semayang juga kali yang kedua takbiratul ihram, maka takbiratul ihram kali kedua ini seolah-olah semayang kamu itu kamu qada, sebab kamu membatalkan semayang pertama tadi tanpa ada sebab musabab. Imam Ghazali. Oleh sebab itu Imam Ghazali ni nak ingat kita jangan main-main dalam bab ibadat ni. Jangan main-main dalam bab ibadat. Tak ada nak was-was dalam bab ibadat. Imam Ghazali seorang ulama tasawuf yang alim pun mengajarkan kita jangan was-was. Kalau kita baca dalam kitab, contohnya Ihya Ulumuddin berkaitan dalam bab was-was ni, Imam Ghazali bagi tahu bahawa orang was-was ni kalau ambil wudu, sebelum tu anggota wudu tak basah, sekarang dah basah, kira dah ambil wudu lah. Sampai baju-baju pun basah, tak ambil wudu apa pula? Basuh sebelum tak ada air pun dekat muka ni, sekarang dah basuh dah, kira ambil wudu lah. Nak ambil dah berapa kali, Allah dah ambil wudu, ambil lagi, baju pun basah. Kadang-kadang terpaksa salin baju, sedaikan baju dulu, baru ambil wudu, takut habis basah. Kadang-kadang basah baju ni, baju pagoda dia pakai ni, kena buka baru pakai baju. Ini menyusahkan, gangguan syaitan, was-was. Begitu je takbiratul ihram. Sebelum ni dah tak takbir, kita pun takbir Allahu Akbar, takbir lah. Nak takbir apa lagi? Sebelum ni tak ada takbiratul ihram, kemudian kita takbiratul ihram, takbir lah. Kenapa pula nak takbir sampai berkali-kali? Itu Imam Ghazali sebut. Kaedah untuk menghilangkan was-was. Apa Tok Syekh kita kata? Berdosa. Tetapi berdosalah ia kerana keluarnya daripada semayang yang pertama. Berdosa. Dan jika semayang seseorang di belakang imam, ini kalau semayang belakang imam, tiba-tiba takbir pula imam ni berkali-kali, terutama hari Jumaat. Jumaat imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacau kita. Kalau kita kata tak mau ikut tu imam, sembahyang Jumaat dekat mana pula? Makmum belakang subhanallah, tu imam kata subhanallah, macam mana? Bukan, ini bukan sembahyang raya. Tu imam berlaku semacam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kita sebagai makmum? Kita pun baru takbir Allahu Akbar, tadi 2 kali tu imam ni takbir. Dalam keadaan kalau semayang ni semayang fardu kan, Jumaat contohnya, kita di belakang ni niat sangka baik pada imam, husnuzan, sangka baik pada imam. Macam mana nak sangka baik? Kita sangka baik tu imam ni mengaji, tu imam ni mengaji, bukan jenis tu imam orang mengaji dia duduk dalam bilik. Ataupun orang mengajar, orang belajar, dia pergi ambil anak dia tuition, kan nak sembahyang isyak baru dia balik. Ini tu imam dia jadi tu imam dia mengaji tidak, satu abuk pun dia tak tahu. Orang mengaji dia balik, orang mengaji dia duduk dalam. Waktu orang mengajar dia pergi mengajar Quran kat orang. Contoh, bukan imam-imam sini ya. Nah, imam ni memang betul imam yang betul-betul dia mengaji berkaitan dengan hukum fiqh ni. Kita boleh sangka baik kat dia. Macam mana caranya? Cuba tengok. Dan jika semayang seseorang di belakang imam, maka bertakbir imam, kemudian bertakbir ia kali yang kedua. Imam takbir ihram pertama, kemudian dia takbir pula takbir ihram yang kedua. Maka adakah harus ia mengikutnya pada semayang itu? Bolehkah makmum ikut? Makmum boleh ikut atau tak boleh? Dan adakah harus berimam dengan dia? Boleh tak? Kita nak jadikan dia imam kita.
Maka dalam persoalan ini, untuk menjawab persoalan ini, itu satu soalan. Wa fi jawabi hadzal istifham atau hadzal soal, untuk menjawabkan soalan ini, ulama fiqh sebut, ini jawapannya. Untuk menjawabkan wa min jawabi hadzal soal atau hadzal istifham, untuk menjawabkan persoalan ini dia. Jika ditanggung ia telah memutuskan niat. Kita kata Tok Imam ni memang mengaji kita al-qaulut tam. Dia nak mengaji kita al-qaulut tam. Ustaz Syukri, dia memang niat batal sembahyang tadi. Mana sebelum dia takbir kali kedua ni, Tok Imam dah batalkan sebab dia tak berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mesti berniat jadi imam dalam takbiratul ihram. Sembahyang Jumaat, sembahyang yang diulangkan semula, mana-mana sembahyang yang diwajibkan berjemaah, mesti hendaklah berniat di dalam takbiratul ihram menjadi imam. Adapun sembahyang yang tidak diwajibkan dia berjemaah, imam boleh berniat jadi imam di dalam sembahyang, tengah sembahyang boleh. Allahu Akbar terlupa dia jadi imam, tak apa, lepas Allahu Akbar pun boleh niat jadi imam. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang dijamakkan, contohnya kita nak sembahyang fardu maghrib, hujan lebat, sampai atap Masjid Al-Azim pun macam nak runtuh dah, bunyi-bunyi atas. Ini bunyi, kita dengar bunyi terpelanting, zing sana terpelanting. Tok Imam kata kita kena sembahyang jamak ni. Sembahyang jamak. Ni belah Alu Gajah dah banjir, ini belah Jasin ni. Silap gaya kita belah-belah Duyung ni tenggelam ni. Ada orang geng Duyung sini, belah Tengkera, belah apa semua ni, kita jamak lah. Balik kita selamat harta. Jadi jamak takdim namanya. Maghrib 3 rakaat, semayang Isyak 4 rakaat. Boleh tak? Ya boleh, kerana hujan terlampau lebat. Takut akan berlakunya bah ataupun dan seumpamanya. Jadi kena berniat dalam takbiratul ihram. Kerana semayang itu kena dijamakkan. Kena dijamakkan. Tiba-tiba imam ni takbiratul ihram terlupa berniat jadi imam dalam takbiratul ihram, maka dia kena niat batalkan takbir itu. Bila dia niat batalkan semayang, kemudian dia takbir kali kedua. Jadi kita sebagai makmum di belakang, terutama sembahyang Jumaat, kita beranggapan, kita tanggungkan bahawa imam tadi dia memang tak sah takbiratul ihram, dia batalkan, kemudian dia takbir. Jadi kita boleh ikut. Atau jadi imam ni dia telah memutuskan niat dan berniat ia keluar daripada semayang yang pertama. Tu kita tanggungkan begitu. Kita kata Tok Imam ni tahu hukum, atau tidak harus berimam dengan dia, ataupun langsung tak nak ikut dengan dia. Ini Tok Imam mana pernah mengaji ni, dia kata. Aku tak pernah nampak Tok Imam mengaji. Tok Imam tak pernah mengaji. Bak taranum dia nak mengaji, bak fiqah dia tak mau mengaji. Contoh. Jadi aku tak percayalah dia. Banyak soalan tanya semua dia tak boleh jawab. Maka makmum dia kata aku tak percaya dia. Jadi semayang kita di belakang kita tak boleh ikut dia lah, kalau kita tanggungkan begitu. Karena asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Kerana hukum asal dia tak putuskan. Hukum asal takbir kedua membatalkan yang pertama, kena takbir yang ganjil, yang ketiga. Itu hukum asal. Tapi kalau nak sangka baik husnuzan, kita sangka bahawa imam telah membatalkan takbir pertama, batalkan semayang, kemudian dia takbir. Itu sangka baik. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam. Dia tak layak jadi imam. Pergi interview semua imam semua ni, tahu tak dia? Dia takkan tahu dia. Kalau dia tak mengaji, dia tak tahu. Kalau imam, kalau seseorang tu takbiratul ihram 2 kali, semayang dia sah ke tak sah? Kalau ada qasad ta'arud ta'ayyan, sah lah.
Mesti dijawab begitu. Mana tahu imam tak tahu. Mana tahu imam ni tak tahu, bila tak tahu tak layak jadi imam. Tak layak jadi imam dia kata. Kerana ia bukan di dalam sembahyang. Apa sebab tak layak dia jadi imam? Kerana dia bukan dikirakan dalam solat lagi. Dan juga makmum itu berasa ragu di dalam hatinya. Makmum pula rasa cuak dia, atau dia was-was, ragu, tahu ke tahu tu imam ni. Maka apabila berlaku syak, hukum asal ialah tak tahu. Hukum asal ialah batal, maka kira batal. Adakah imam itu dalam keadaan semayang atau tidak? Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutnya, maka tidaklah sah mengikutnya. Contoh kalau kita semayang singgah mana-mana tempat, kita ikut orang. Kita kalau bermusafir singgah mana-mana RNR, kita pun tak tahu kedudukan tu imam tu. Udahlah pakai semayang pun kita kata ni nak semayang, bila semayang zuhur kita tak tahu di sudut bacaan dia. Di sudut bacaan dia, di sudut penampilan pakaian dia pun kita rasa macam, cara takbir sebut takbir pun kita rasa macam boleh ke dia? Jadi kita pun rasa syak. Dia ni tahu ke tak tahu, dia tahu ke tak tahu, tahu ke tak tahu, ke tak tahu. Jadi bila kita syak, maka tak sah kita ikut. Tak sah kita ikut. Seperti mana ragu-ragu atau syak ia pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan. Ini dia pun tak tahu ni lelaki ke perempuan, lelaki ke perempuan. Macam perempuan lah, tengok pakai telekong, lelaki ke perempuan, dengar suara macam lelaki, nampak gaya macam perempuan, tapi suara tak boleh ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makcik-makcik ni pun tengok lelaki, muka macam perempuan, lembut je, tapi suara lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lelaki tak lelaki. Tiba-tiba dia bosan, keluar suara lelaki dia, keluar suara lelaki. Ini lelaki ni, dia kata transgender. Ini lelaki, tak ada perempuan bersin macam tu lah, dia kata. Tak boleh tipu dari sudut suara, tak boleh tipu. Nak tahu, jolok pinggang dia tengok, takkan keluar suara lelaki. Suara tak boleh tipu. Bentuk lain barangkali boleh tipu. Ni tak ada kena mengena sesiapa, tak ada kena mengena siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Masalah 53, kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Ini takbiratul ihram. Macam mana nak sebut takbiratul ihram? Bermula takbiratul ihram itu ialah membaca Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Ataupun Allahul Akbar pun sah. Tiba-tiba kita dengar orang baca takbir Allahul Akbar, masih lagi sah. Ia masih lagi memberi maksud Allah itu Maha Besar. Ada seorang ni bila Allahu Akbar dia tak boleh menghadirkan qasad, ta'aruf wa ta'yin. Kalau dia takbir sebab dia payah sikit dia ni, sampai dia bersilat-silat menyebabkan batal sembahyang dia, ataupun dia kejap timbul, kejap tenggelam, Allah, ataupun Allah, ataupun dia memanjangkan kalimat Allah, batal sembahyang. Allah batal, tak boleh dipanjangkan hamzah. Kalau panjangkan hamzah memberi maksud dia tidak percaya Allah Maha Besar. Allah batal sembahyang. Sebab Allah ada hamzah depannya. Hamzah ini dibacakan tashil, iaitu dibacakan secara lembut ataupun mudah. Dalam bahasa Arab, kalau kita tanya Allah, maka boleh dibaca Allah. Az-Zakarain dalam ayat Quran, Az-Zakarain. Allah bermakna adakah Allah.
Adakah Allah itu maha besar? Mana dia tak percaya Allah maha besar, habis akidah dia semayang pun habis. Maka kena sebut Allahu Akbar. Tapi bila sebut Allahu Akbar, tak sempurna qasad ta'aruf ta'in. Maka kita kata pakcik boleh tambah satu lagi. Apa dia? Boleh ditambah Allahul Jalilul Akbar. Boleh tambah satu lagi nama Allah, Allahul Jalilul Akbar. Bagi orang yang susah sangat nak hadir takbirat ihram, terutama kalau sembahyang jamak dan kasar. Sembahyang jamak dan kasar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur kasar 2 rakaat dijamakkan dengan asar sebagai jamak takdim, menghadap kiblat, makmum kerana Allah Taala. Habis dah takbir, tak habis-habis lagi niat. Itu yang nama Allah saja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat dijamak sebagai jamak takdim, dijamak akan aksa sebagai jamak takdim, makmum mengikut imam tunai kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Allah terlupa pula niat qasar. Ulang balik qasar. Dia abang sembahyang fardu zuhur saja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat. Kemudian dah takbir, terlupa pula niat jadi makmum. Ini berlaku sebab dia tengok cara niat jamak kasar dekat dinding-dinding masjid dan surah Ar-Ra'd tu dia ada. Maka itulah panduannya. Itu yang jadi takbir panjang. Sebenarnya niat jamak di dalam semayang pun tak apa. Niat jamak di dalam semayang, dalam takbir niat kasar saja. Niat kasar dah tentu 2 rakaat, tak payah hadir hati 2 rakaat. Aku semayang fardu zuhur kasar, cukup. Kasar dah tentu 2. Niat jamak dalam takbir pun boleh. Hatta sebelum memberi salam berniat nak jamak pun boleh. Tak perlu dihadirkan dalam takbiratul ihram. Kalau hadir juga jadi bersilat-silat dia. Jadi ditambah pula al-jalil, boleh tak? Ya boleh. Tetapi pertambahan ini dibahaskan oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Al-Imam As-Sayuti membahaskan dalam kitab Ashbah wan Nazair, adapun pertambahan bila disebut Allahul Jalilul Akbar, fahal yajibu iqtiranuha bil jalil ishtiratun niyah. Adakah dia kata fi ishtiratin niyah, adakah orang yang menyebut kalimah Allahul Jalilul Akbar, sebab hukum asal ialah takbiratul ihram ni Allahu Akbar, tiba-tiba dia tambah lagi satu nama Allah, Allahul Jalilul Akbar. Adakah dia perlu berniat ketika menyebut jalil itu ialah takbiratul ihram, ataupun saja-saja baca? Saja-saja baca. Maka ulama Syafi'i menyebut ishtiratun niyah fi jami'il lafzi, iaitu disyaratkan niat pada keseluruhan kesemua lafaz, bermula daripada Allah sehingga akbar tu kita berniat itu lafaz takbiratul ihram. Bukan ketika tanjalil itu kita niat tambahan itu takbiratul ihram. Maka hendaklah daripada awal kita niat takbiratul ihram, apapun pertambahan hukumnya adalah sahlah semayang kita dan takbiratul ihram. Ulama Syafi'i bagi contoh, seorang lelaki ni dia tulis talak kepada isteri dia, tulis talak. Adakah jatuh talak kalau dia hanya mesti berniat ketika tulis talak ataupun bermula daripada awal? Kalau menulis, mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak jatuh talak. Sebab talak mesti dilafazkan kecuali orang bisu. Mana kalau suami main tulis talak, suami ni penakut lah. Tak berani. Oleh sebab itu talak kalau ditulis mesti ada niat, sebab dia kinayah. Kalau berani lapaslah.
Jadi dia tulis-tulis ni dia tak berani. Sebab apa tak berani sebut? Takut kena lempang begitu, atau kena belasah dengan isteri. Jadi dia tak berani dia tulis. Oleh sebab itu tulis ni. Apabila dia tulis, dia kata aku ceraikan isteriku, contohnya. Adakah bermula aku, dia tulis talaqtu zaujati, contohnya dia tulis. Bila dia tulis begitu, adakah tang kalimah talaq atau talaqtu itu dia perlu niat ataupun keseluruhan? Maka ulama kata bermula dia tulis tu dia berniat, jatuhlah talak. Bukan mesti tang talak tu dia perlu berniat. Bermula daripada awal tu dia niat, kira sahlah talak dia. Begitulah takbiratul ihram. Begitulah takbiratul ihram. Ini panjang lagi, insya-Allah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
بالله صلني فداك روحي غبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.